وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Perbincangan kita masih lagi berkenaan dengan hadis Ubadah bin As-Samit. Hadis Ubadah bin As-Samit, yaitu hadis yang ke-18 di bawah bab ke-11. Dan perbincangan kita telah sampai ke muka surat 222. Eloklah sekali lagi kita baca hadisnya, kemudian pergi kepada muka surat 222 itu untuk menyambung perbincangannya. Muka surat 217. Babun haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aidullah ibn Ubaidillah an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu sepatutnya, bukan anhum, silap. Wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bay'uni ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Selain beliau telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di malam Aqabah. Demikian kata perawi daripada Ubadah bin As-Samit, Abu Idris Aidullah bin Abdullah Ubadah meriwayatkan katanya, pernah ketika dikelilingi para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, berbay'ahlah. Maksud bay'ah itu, berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati denganku bahawa kamu tidak akan menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diadakan semata-mata, serta tidak akan menderhaka dalam sesuatu perkara yang baik. Sesiapa di antara kamu dapat memenuhi maksudnya bai'ahnya itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu
merupakan penghapus dosanya, dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia disiksa. Kami terus berbaiat kepada Rasulullah, kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Itulah terjemahan kepada hadis yang ke-18, dan perbincangan tentang hadis ini sebahagiannya telah pun berlalu. Kita tidak akan mengulangi perbincangannya yang telah pun berlalu itu. Hanya pada hari ini kita akan menyambung setakat yang kita terhenti pada hari itu, yaitu pada muka surat 222. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Apakah yang dimaksudkan dengan sesiapa yang melanggarnya, melanggar apa yang dijanjikannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bai'ah yang tersebut sebelum ini, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 1. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak membunuh anak-anak. 5. Dan tidak melakukan sesuatu perkara dusta yang diada-adakan semata-mata. 6. Tidak menderhaka kepada pemerintah dalam perkara yang baik. 6 perkara yang disebutkan di situ. Jadi sesiapa yang melanggar 6 perkara yang telah tersebut itu, yakni dia melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbai'ah dengan sahabat-sahabatnya agar tidak mencuri, tidak berzina dan lain-lain. Katakanlah dia melanggar salah satu daripadanya, dia telah berzina atau dia telah mencuri dan lain-lain. Lalu ia dihukum di dunia ini. Apa maksud dihukum di dunia ini? Apakah yang dimaksudkan dengan dihukum di dunia ini? Di situ kita ada nota. Elok terlebih dahulu kita ikuti nota dulu. Di bawah itu, pada muka surat 223. Lalu ia dihukum di dunia ini, ada nota di situ, maka hukuman yang diterimanya itu merupakan penghapus dosanya. Nota 154, muka surat 223. Sama ada dengan hukuman had atau ta'zir. Dia melakukan kesalahan itu lalu dikenakan hukuman had ke atasnya. Orang kita lebih kenal hukuman itu dengan hukuman hudud. Had itu mufrad, satu. Kalau banyak, beberapa itu hudud dipanggil. Asalnya hukuman had. Atau ta'zir, itu maksud dikenakan hukuman itu. Kalau had, maka ia sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh diubah lagi hukuman itu, tidak boleh diubah lagi. Kalau Allah telah menetapkan
hukuman terhadap orang yang berzina 100 sebatan, maka itulah hukumannya, tak boleh diubah. Tidak akan dikira dilaksana hukum itu kalau tak sampai 100, 50 atau lebih daripada itu, tak boleh. Tak boleh nak dihapuskan hukuman ini. Dan hukuman ini yang bertanggungjawab melaksanakannya ialah pihak pemerintah. Pemerintah yang tidak melaksanakan hukuman ini dikira berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekali tidak menggambarkan, mencerminkan pemerintah Islam yang sebenarnya, yang sempurna. Sebab ada lagi yang tidak dilaksanakannya, iaitu melaksanakan hukuman had terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu yang mana hukumannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti mencuri, itu ada di dalam Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Disuruh potong tangan. Itu kalau sabit lah, kalau sabit dengan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan dalam agama Islam, maka begitulah hukumannya. Macam zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Itu misalnya 100 sebatan, sama ada lelaki atau perempuan dikenakan 100 sebatan kalau berzina. Artinya kalau dia berzina, dia telah menjalani hukuman itu di dunia ini, maka hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Tak ada lagi dosa, selesai. Pemerintah yang tidak melaksanakan hukuman ini berarti pemerintah yang menghalang manusia daripada dihapuskan dosa, menghalang manusia daripada dihapuskan dosanya. Orang nak menghapuskan dosa, dia halang. Ini satu kesalahan besar lah. Satu kesalahan besar. Menjadi tanggungjawab pemerintah Islam berfikir untuk melaksanakan hukum Islam ini sepenuhnya, barulah jadi hukum Islam itu berdaulat. Kalau tidak, sebenarnya tidak berdaulat. Yang berdaulat ialah hukuman lain selain daripada hukuman Allah. Atau ta'zir. Ta'zir ia boleh berubah mengikut apa yang difikirkan sesuai oleh pihak pemerintah atau hakim yang memutuskan kes atau kesalahan seseorang itu. Misalnya dia mencuri, tetapi curi itu tak cukup nisabnya, tak cukup jumlah sebanyak mana yang dikenakan hukuman potong tangan itu. Dia mencuri, tapi tak cukup syarat lah kita kata untuk potong tangan. Apakah dilepaskan begitu saja? Tidak, boleh dikenakan hukuman ta'zir. Itu dipanggil hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir mungkin sampai seperti hukuman had, mungkin mengikut setengah-setengah ulama. Mengikut setengah-setengah ulama, dia tidak boleh sampai ke peringkat hukuman had. Mesti kena kurang daripada itu. Mesti kena kurang daripada hukuman had. Kalau katakanlah dalam hukuman had sebatan 40 sebatan, itu paling kurang had, iaitu sebatan untuk orang yang minum arak. Maka hukuman ta'zir tak boleh lebih daripada 40. Tak boleh lebih daripada 40 sebatan. Mengikut setengah-setengah ulama. Mengikut setengah-setengah ulama tidak boleh sampai ke peringkat bunuh sekalipun.
sampai ke peringkat bunuh sekalipun boleh, jika difikirkan pemerintah perlu berbuat begitu. Dan hukumnya tidak ada ketentuan daripada Allah begini hukum, tak ada. Daripada Rasulullah pun tak ada. Tetapi benda tu bahaya kepada masyarakat, atau bentuknya sudah betul-betul sama dengan yang disebutkan dalam Quran, tapi tak cukup syaratnya. Macam kata mencuri tadi, tak cukup syaratnya, jadi dikenakan juga. Dikenakan itu macam-macam lah. Dalam bentuk denda, mungkin denda itu macam-macam lah, berbentuk duit, wang, ataupun bukan dalam bentuk itu, dalam bentuk lain, denda yang lain. Dipenjara mungkin, disebat boleh juga, dimalukan dengan masukkan dalam surat khabar gambarnya dan diceritakan begini-begini. Boleh jadi belaka, macam-macam boleh jadi itu. Jadi ini termasuk hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir boleh berubah, dia tidak tetap. Mungkin satu orang dikenakan RM200, yang lain pula dikenakan lebih lagi daripada itu mungkin. Kalau dari segi denda, dia tidak tetap. Boleh juga dibuat suatu ketetapan, iaitu kalau kesalahan ini dikenakan 300 misalnya dendanya, maka begitulah. Dan boleh berdasarkan budi bicara dikurangkan. Ini termasuk dalam ta'zir. Umumnya hukum ta'zir ini diamalkan, tapi tidak atas nama Islam. Dalam masyarakat yang bukan Islam, yang mengamalkan bukan hukum Islam pun dia ada juga, cuma tidak atas nama Islam. Misalnya kesalahan jalan raya, pelanggaran peraturan jalan raya, itu dikenakan sebanyak sekian-sekian, itu ta'zir, itu bentuk ta'zir sebenarnya. Ataupun orang yang buat kesalahan-kesalahan tertentu dikenakan jail, itu ta'zir, termasuk dalam bab ta'zir. Benda tu kalau Islam memerintah pun dia ada juga, bukan maknanya dalam pemerintahan Islam tak perlu ada jail. Tak ada jail, tak ada, penjara tu tetap ada, denda-denda ada, tapi dia dipanggil ta'zir, cuma atas nama Islam. Para ulama berbeza pendapat sama ada hukuman itu merangkumi hukuman yang ditetapkan oleh syarak dan balasan lain yang diberi Tuhan, seperti ditimpa musibah, mendapat penyakit dan lain-lain lagi, atau ia khusus dengan hukuman yang ditetapkan oleh syarak sahaja. Jadi dalam masalah memahami hadis ini, sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, fa'uqiba fid dunya, dihukum dalam dunia. Apa maksud dihukum? Apakah dihukum itu dengan hukum had atau ta'zir tadi, atau hukuman lain, dalam bentuk hukuman lain seperti ditimpa musibah ataupun mendapat penyakit? Itu pun hukuman Allah juga. Adakah hukuman berbentuk begitu juga boleh menghapuskan dosa ni, atau hukuman had itu yang dimaksudkan? Ada khilaf ulama, berbeza pendapat ulama di situ. Ada yang katakan yang dimaksudkan hukuman di sini ialah hukuman had atau ta'zir. Ada yang mengatakan tidak, umum, apa saja hukuman, kalau dia tak kena ta'zir, tak kena had pun, mungkin dengan sebab dia kena sakit yang teruk beberapa tahun, Allah menghapuskan dosanya. Fahuwa kafaratullah, hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Mungkin kesilapan yang dia buat itu Allah nak hapuskan dosanya dengan cara tadi, mungkin. Atau dia ditimpa musibah, malapetaka menimpa keluarganya, macam-macam lah malapetaka itu boleh berlaku. Misalnya tsunami berlaku, habis keluarga dia mati, tinggal dia seorang. Sedih lah, keluarga dia mati, ibu bapa dia, anak dia mati,
sedih lah, sangat sedih kepada dia. Mungkin dalam bentuk itu. Setengah-setengah ulama kata itu bentuk hukuman itu. Sebab hukuman Allah ni luas. Ada kalanya melalui hukum peraturan yang ditetapkan dalam agama, mungkin juga dalam bentuk tadi. Dalam bentuk tadi. Ada yang mengatakan ia merangkumi kedua-duanya sekali, seperti apa yang tersebut di dalam hadis ini. La yusibul muslima nasabun wala hammun wala hazanun atau huznun hatta syaukatu yushakuha ar-rajul illa kaffarallahu biha min khatayahu. Bermaksud orang Islam tidak mengalami kepenatan, kesedihan atau duka cita, sehingga kalau dia terkena duri sekalipun, melainkan dosa-dosanya dikafarahkan oleh Allah dengan sebabnya. Jadi kita kena duri sekalipun, kena duri, luka sikit, tadi potong bawang di dapur, luka sikit, katakan, itu benda yang tidak disengajakan, bukan di jalan Allah lah kita kata untuk pergi berjihad apa, bukan benda yang besar macam tu, yang kecil saja, sedih, duka cita, semua ni adalah sebab-sebab yang Allah boleh kafarahkan dosa-dosa kita. Itulah yang disebut dalam hadis. Ya, artinya musibah yang menimpa kita tu menjadi kafarah. Dalam hadis ni disebutkan kafarah juga. Kafarah juga. Jadi malapetaka atau penderitaan dan kesusahan yang dialami manusia itu boleh juga menjadi kafarah, penghapus kepada dosa-dosanya. Termasuklah dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, zina, mencuri dan sebagainya, itu pun termasuk dosa-dosa juga. Jadi kata mereka, ini golongan pertama ni, dia kata termasuk semua, boleh menghapuskan dosa semua. Sebab kalau nak dikirakan, dalam masyarakat yang tidak melaksanakan hukum Islam, mana akan seseorang itu menjalani hukum Islamnya? Tak ada. Jadi tak ada kemungkinankah kepadanya untuk Allah hapuskan dosanya? Tak ada jalan dah. Itu sajakah jalannya untuk dihapuskan dosa seseorang itu? Kalau kita mengambil kira rahmat Allah yang luas, kurniaan Allah yang tidak terbatas, tentulah kita mengatakan boleh jadi Allah menghapuskan dosa kita dengan cara tadi. Boleh jadi. Apalagi tak ada dosa. Kalau kita kata itu dosa besar tu, yang Nabi berjanji berbaiat dengan sahabat-sahabat dia supaya dijaga tu, dosa besar itu. Dosa besar pun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya tidak menghapuskan, tidak mengampun dosa syirik yang dilakukan oleh manusia. Adapun selain daripada dosa syirik, selain itu banyaklah, termasuklah yang dia baiat tadi, itu Allah boleh ampunkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tetapi ini terpulang kepada Allah. Tak mestilah Allah ampunkan kita. Kita tak tahu kita tu termasuk dalam yang diampunkan oleh Allah atau tidak, tak tahu. Tapi Allah boleh mengampunkan tanpa seseorang itu menjalani hukuman yang ditetapkan oleh agama dengan nama hukuman had atau hukuman ta'zir pun boleh. Sebab dalam ayat tu dia tak ada kecuali kes-kes ini, dosa-dosa ini tak dapat tidak untuk dihapuskan, mestilah kena menjalani hukuman. Ada ke begitu? Tak ada sebut. Selain daripada syirik semua. Ini pendapat alasan golongan yang pertama yang mengatakan boleh jadi jika dikehendaki Allah,
Allah boleh menghapuskan dosa seseorang itu, walaupun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, dalam bai'ah ni, itu pun boleh jadi dihapuskan oleh Allah dengan limpah kurnianya. Boleh jadi. Tapi jangan kita berasa sedap hati pula. Kalau macam tu senanglah, baiklah kita buat. Terutamanya dalam keadaan Islam tak memerintah ni. Jadi dari satu segi nampak bagus pula tak memerintah cara Islam tu. Sebab mungkin kita dihapus dosa dan kita tidak perlu menjalani hukuman itu. Dari satu segi nampak begitu. Jangan kita fikir begitu. Jangan. Itu silap fikir begitu. Cuma bagi golongan yang pertama ni, dia kata ada kemungkinan. Kita nak setuju ke tidak setuju dengan mereka, terpulang kepada kita. Tetapi bagi saya nampak yang ini lebih sesuai berdasarkan rahmat Allah yang luas, limpah kurnia Allah yang tidak terbatas. Boleh. Tetapi tak tahu siapa, tak tahu. Jangan kita berasa senang hati nak buat sesuatu maksiat tu, jangan. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tak termasuk dalam yang diampunkan oleh Allah tu macam mana? Jawabnya kita akan diseksa pula di akhirat nanti. Orang lain dah masuk syurga berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, kita masih dalam neraka. Tak layak lagi untuk masuk syurga kerana perlu dibersihkan terlebih dahulu dosa-dosa yang kita lakukan itu. Dan Allah boleh menghukum kita sebab dia sudah janji dah. Dia sudah janji dah, orang yang melakukan begini dia akan diseksa Allah. Yalqa athama, dalam ayat yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu dhi'fain, mungkin digandakan seksaan itu kepadanya, mungkin, dan dia akan menerima hukuman Allah. Orang yang berzina, orang yang membunuh orang yang macam-macam yang disebutkan oleh Allah, kemudian di akhir itu dia sebut yalqa athama, dia akan menerima hukumannya. Jadi Allah sudah berjanji itu. Kalau dia maafkan kita, itu jasa baik lah. Limpah kurnia dia lah. Kalau dia hukum pun dia sudah berjanji, kita tak boleh kata apa dah. Sebab begitu, kesalahan itu, hukuman itu asalnya neraka. Jadi kita tak tahu. Sebab itu tak boleh bermudah-mudah dalam melakukan dosa, tak boleh. Walaupun mengikut pendapat golongan ini, mungkin dosa itu dihapuskan oleh musibah ataupun malapetaka yang menimpa kita, berupa kerugian, berupa bencana alam yang berlaku, berupa penyakit yang kita alami, macam-macam penyakit, seksanya penyakit, boleh jadi itu menjadi penghapus kepada dosa kita. Boleh jadi sahaja, bukan mesti. Boleh jadi. Tetapi boleh jadi sebab tadilah ada khilaf di situ. Sama ada hukuman itu hukuman syarak, jadi berupa hukuman had, ta'zir atau ta'zir, ataupun yang ni hukuman ada di situ, tak pasti. Tak pasti. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, dan ia hanya merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan hadis Khuzaimah bin Thabit yang dikemukakan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Man asaba syai'an, man asaba dhanban uqima alaihi haddu dhalika dhanb fahuwa kafaratu, gitu. Bermaksud sesiapa yang telah melakukan suatu jenayah dan kemudian ia dikenakan, begitu, bukan telah, kemudian ia
dikenakan hukuman had, bukan telah, buang telah tu. Itu silap. Kerana jenayah yang dilakukannya itu, maka ia menjadi penghapus dosanya. Berdasarkan riwayat ini, yang dimaksudkan dengan hukuman itu hukuman syarak, hukum Islam, hukum jenayah Islam dalam dunia ni. Maknanya kalau mencuri cukup syaratnya potong tangan. Itu maksudnya. Berdasarkan hadis ini. Jadi dia pegang dengan hadis ini, dia kata maksud hukuman di sini ialah hukuman syarak tadi, berupa had atau ta'zir. Jelas disebutkan di dalam hadis ini bahawa hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman had, bukan dalam bentuk musibah dan bencana yang lain, bukan dalam bentuk itu. Jadi di situlah yang jadi khilaf ulama, ada perbezaan pendapat ulama. Golongan yang pertama dia pegang dengan umum ayat itu, sesungguhnya Allah mengampunkan tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa selain itu. Jadi umum dia pegang dengan itu. Dan dalam hadis tadi dia kata musibah yang menimpa orang Islam itu menjadi penghapus dosanya, kafarah. Seperti mana dalam hadis ini pun digunakan kafarah. Jadi dia pakai umum. Yang satu golongan lagi dia pegang dengan hadis ini. Sebab itu jadi khilaf, masing-masing ada alasan. Hakikatnya kita tak tahu. Di sisi Allah yang mana satu? Sebab ini sudah ijtihad. Dua golongan ini, golongan yang pertama berijtihad, dia ada alasannya, ada dalilnya. Golongan yang kedua pun ada alasannya, ada dalilnya. Jika benar, betul, yang mana satulah. Kalau betul dapat 2 pahala. Kalau salah sekalipun, bukan berdosa, tak berdosa, dia dapat 1 pahala. Jadi ulama yang berijtihad ini, ulama ni tak dapat pahala macam mana? Macam itulah dia berijtihad. Macam dalam masalah ni Nabi SAW kata, sesiapa yang melanggar yang tersebut itu dan ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Jadi hukuman itu dalam bentuk mana? Hukuman di dunia ini apa? Dia kata ni pendapat dia macam yang kita sebut tadi, dalilnya begini-begini, umum. Hukuman itu umum. Itu ijtihad dia. Tak tahu lagi siapa yang betul. Siapa yang betul tak tahu. Tapi kalau salah pun, kalau seseorang itu cukup syarat dia untuk berijtihad, untuk memahami hadis ini, dia tak berdosa. Itu kelebihan. Setiap kajian yang dibuat, kalau salah pun tidak berdosa. Itu kelebihan orang yang berilmu. Tapi kalau tak cukup ilmu, salah berdosa. Salah berdosa. Itu kerana kecuaian. Kerana kecuaian. Sebab kemungkinan salah itu boleh berlaku. Macam kita kata driver lah, driver kereta, bas, apa pun, atau kapal terbang, pilot, dia ada lesen. Bila ada lesen, kalau mati pun kita puas hati. Kita tak akan kata dengan sebab kamu lah. Kalau dia tidak cuai lah. Kalau cuai itu adalah cerita lain pula kan. Kalau tak cuai pun boleh berlaku. Nak jadi sebab manusia ni mati macam-macam. Cukup syarat dah pun mati juga. Tak sakit pun mati. Ini kalau sakit sebutlah sakit. Kalau tak sakit mati je. Nak jadi sebab saja. Jadi orang tak kata apa, dunia tak kata apa, semua dia. Sebab kalau nak kira selamat, jaminan itu tidak ada dalam dunia ini, tidak ada. Jaminan betul, mesti betul, tak ada. Dalam perkara-perkara yang tak jelas macam ni lah, tak ada. Kalau yang jelas, yang Allah sebut dengan jelas, itulah yang betul, tak ada yang lain. Ini kalau sampai ke peringkat ijtihad begini, ada 2 kemungkinan, betul atau tak betul. Tapi kalau tak betul pun tak ada siapa yang marah, tak ada siapa yang mengutuk. Kalau dia kutuk pun orang pula kata, kalau macam tu kamu jangan naik lah, jangan naik bas lah.
Dia tak ada lesen. Bukan orang gila tu bawa. Orang yang waras. Kamu sendiri pun takkan tak ada salah, tak ada silap. Kamu sendiri, kamu buat apa? Mesti ada salah silap itu. Jadi salah silap dimaafkan kalau dia berkelayakan, ada lesen yang sah. Yang dikira salahnya kalau tak ada lesen. Sama juga dalam bidang ilmu pun sama juga. Yang ada lesen, dia boleh, dia tidak salah. Bahkan itu peluang untuk dia mendapat pahala. Dia guna fikiran dia buat kajian, salah pun dapat pahala juga. Jadi ini kelebihan Islam. Dia menggalakkan penganut-penganutnya membuat kajian, berfikir. Tidak sia-sia kita, fikiran kita tak sia-sia. Siapa saja pun, bukan terhad dengan keturunan tertentu, tak, bangsa tertentu, tidak. Siapa saja, carilah kelayakan itu. Bila dia layak, dia akan boleh, dan dia akan dapat peluang untuk mendapat pahala. Hafiz Ibnu Hajar berkata, boleh jadi maksudnya di sini ialah musibah itu boleh menjadi penghapus dosa kepada perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di bawah kategori jenayah yang boleh dikenakan hukuman had ke atasnya kerananya. Boleh jadi Hafiz Ibnu Hajar maksudnya cuba menjamakkan, cuba pakai ke semua dalil-dalil itu. Jadi kata dia, yang musibah itu menghapuskan dosa itu kalau dosa-dosa yang tidak ada disebutkan had dia, hukuman yang khusus dalam dunia. Banyak kan kesalahan-kesalahan kita yang tidak dikenakan had atau dikenakan hukuman ta'zir. Yang itu boleh dihapuskan dengan musibah dan bencana yang menimpa kita. Tetapi kalau kesalahan itu kesalahan yang ada hukuman dia, sudah ada hukuman, maka dia tak lepas, tak dapat hapus kecuali dengan menjalani hukuman itu. Tapi setakat itu dia kata sebab dia zaman pemerintahan Islam, hukum Islam itu berjalan, hukum Islam berdaulat daripada bab ibadat sampai kepada bab jinayat. Adapun dalam masyarakat Islam kemudian ni, dia tidak begitu. Hanya ada mahkamah untuk membicarakan tentang nikah kahwin, cerai, itu saja. Tak ada mahkamah nak membicarakan hukum kes jenayah menggunakan hukum Islam, tak ada. Bila sampai bab itu, pergi kepada mahkamah yang bukan Islam, menggunakan hukum bukan Islam. Jadi maknanya hukum Islam itu sebenarnya tak berdaulat, tak ada lah. Di zaman Hafiz Ibnu Hajar, ulama-ulama dulu, hukum Islam itu berdaulat, semuanya mengikut hukum Islam, tak ada hukum lain. Dia kata begitulah. Tapi bagaimana kalau hukum itu tak berjalan? Tak berjalan, tak ada jalan kan? Dia tu kalau nak kesediaan dia, kalau hukum Islam ada, dia nak menjalani hukuman, tapi dia tak ada, macam mana? Itu satu kemusykilan. Itulah yang saya sebut tadi. Tak ada jalan ke? Tak ada kemungkinan langsung untuk Allah ampunkan dosa dia? Tetap ada. Kita pakai yang pertama, tetap ada. Mudah-mudahan ada lah. Mudah-mudahan ada. Nanti kita baca ayat, ada ayat perbincangan ini panjang lagi. Mudah-mudahan ada. Fahuwa kaffaratul lah. Hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Maksudnya dosa perbuatannya itu akan terhapus dan dia tidak lagi akan diseksa kerananya di akhirat kelak. Kalau seseorang itu sudah menjalani hukuman bagi kesalahan dia tu di dunia ini, maka di akhirat nanti sudah tak ada dah dosa, bersih dah. Kalau nak kata dia mungkin terhalang nak masuk syurga kerana dosa tu, tak ada dah halangannya.
dia boleh masuk syurga terus, tidak akan diseksa terlebih dahulu di dalam neraka. Itu maksud menghapuskan dosanya, dan maksudnya di akhirat nanti tak ada. Tapi kalau dia tidak menjalani hukuman itu dalam dunia ni, kena di akhirat nanti. Seperti kita kata tadilah, mungkin orang lain sudah beratus tahun masuk syurga, dia tak dapat masuk lagi kerana kena hukum, kerana kesalahan yang dilakukan di dunia dahulu. Boleh jadi. Sebab itulah kalau kita tengok kan dalam sejarah Islam, ada beberapa orang sahabat dia lebih rela, lebih suka dihukum. Kalau dia tidak pergi kemukakan diri dia, tak ada, hukum itu akan dilaksanakan ke atas dia, sebab tak ada orang yang menyaksikan, tak ada saksi. Kerana dia mengaku saja hukum Islam ni, hukum zina apa dulu, dia mengaku hukuman itu dilaksanakan ke atas dia. Nabi tak mahu, seboleh-boleh nak mengelak, walaupun telah sampai kepada dia kes itu, tapi dah beberapa kali pergi mengaku juga, minta juga supaya dilaksanakan ke atas dia. Nabi SAW melaksanakan. Kenapa? Soalnya kenapa sahabat ini suka begitu? Sebab bagi dia lebih baik hukuman dalam dunia daripada hukuman di akhirat. Dunia ni tak ada apa pun bagi dia. Di akhirat dia lepas, selesai. Itu pada pandangan dia. Pada pandangan dia, keyakinan dia terhadap hukum ni sampai begitulah. Di akhirat itu lebih besar bagi dia. Ini menunjukkan keyakinan mereka kalau menjalani hukuman di dunia memang terhapus di akhirat, lepas di akhirat. Dan itulah yang dia nak. Dia yakin, keyakinan dia. Dan inilah kelebihan sahabat sebenarnya. Kelebihan sahabat, dia sanggup dalam dunia ni menjalani hukuman walaupun mati kerananya. Dia sanggup. Dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Betul kesalahan itu telah dilakukannya, betul, sebab dia tidak maksum. Tapi bila dia melakukan dan kesalahan itu melibatkan hukum had, dia bersedia menerima. Tak ada siapa pun yang mendakwa dia, tak ada siapa. Dia sendiri pergi minta supaya dilaksanakan ke atas dia, supaya dia selamat di akhirat nanti. Ini maknanya sahabat itu faham kafarah di sini, hukuman di sini ialah hukuman dalam bentuk hukum syarak di dunia. Itu yang dia nampak di situ. Dan Nabi SAW tak pula kata, tak payahlah kamu begini, kamu pergi minta ampun saja dengan Allah. Dia tak kata. Bahkan dia melaksanakan hukum. Itu tanggungjawab dia. Sebab itu Nabi SAW kata, jangan sampai kes itu kepada dia, kepada pemerintah. Kalau sekarang ni kes sampai ke mahkamah, jangan sampai ke situ. Jangan sampai, kalau sampai ke situ menjadi kewajipan, menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebelum sampai situ boleh diselesaikan di luar. Selesai di luar dengan cara lain lah. Cara macam mana? Kita tak boleh suruh orang biasa atau jemaah ataupun parti mana-mana hukum. Kita tak boleh. Dia kena pemerintah. Ataupun kita bertaubat lah, taubat saja dengan Allah, ubah betul-betul hidup kita. Jangan lagi terus menerus melakukan perbuatan itu. Mungkin Allah SWT boleh ampunkan. Dan Nabi SAW mengelak. Dia tak mahu kalau boleh. Sebab ini hukuman mati ni, dia tak mahu. Sebab itu dia kata, kamu gila kah? Orang yang pergi mengaku, takut kamu buat begini-begini. Macam-macam dia nak cari untuk dibuang kes itu. Tapi dah kawan tu, sahabat itu mendesak juga dia. Tak, memang betul, dia tidak gila. Tanyalah keluarga saya, tanyalah masyarakat saya. Nabi SAW periksa dulu, cek memang dia tidak gila, orang bagus, orang baik.
Begitu. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini adalah hadis umum maksus. Maksudnya ialah ayat berikut terkecuali daripada arti umumnya itu. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi bagi Imam Nawawi, nampaknya Imam Nawawi ini cenderung kepada yang pertama tadi, umum. Jadi hadis ini umum maksud, nampaknya semua. Tidak, kalau yang bertaubat, yang syirik saja yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, syirik saja. Ada 6 perkara kan. Salah satunya syirik, jangan syirik. Jadi sebut seolah-olah yang lain tu macam tu, dosa besar juga, mesti kena menjalani hukuman baru dihapuskan. Imam Nawawi kata, walaupun nampak umum, sebenarnya ia khusus dengan syirik saja yang tidak dihapuskan, tapi yang lain-lain boleh. Sebab apa? Berdasarkan ayat ini. Kalau tadi hadis, maka ini Quran. Quran lebih tinggi kedudukannya. Allah boleh mengampunkan tanpa seseorang itu menjalani hukuman. Kalau ada pemerintahan Islam, dia tak sanggup nak kena rejam. Dia tak sanggup. Dia tak sanggup tangan dia dipotong. Tak sanggup. Lalu dia diam-diam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah Allah mengampunkan dia? Boleh, berdasarkan ayat ini. Sebab yang dia tidak ampunkan satu saja, syirik. Yang lain boleh, tapi betul-betul lah, kena betul-betul bukti lah. Kalau lepas tu mencuri pula, lepas tu berzina pula, lepas tu buat macam-macam lagi yang lain, susahlah kalau macam tu. Jadi Allah, kita kata boleh dia kepada sesiapa yang dikehendakinya tu pun. Kalau kita fikir dengan cara biasa pun, orang yang betul-betul bertaubat lah, betul-betul bertaubat ni macam mana? Sekurang-kurangnya yang disebut oleh ulama 3 rukunnya. Berhenti melakukannya, tak buat lagi. Yang kedua, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, betul-betul menyesal. Menyesal tu macam-macam lah, ikutlah. Kita nak kata dengan cara dia menangis, tak lena tidur, ingat itu, jadi mengganggu dia, mengganggu fikiran dia. Sebenarnya muda lagi dia, tak patut lagi berubat. Tak ubah penuh dah kepala, tiba-tiba ubah penuh. Kenapa? Orang tak tahu rahsia. Sebenarnya dia sedih saja, menyesal atas dosa yang pernah dilakukannya. Kerana kesedihan itu jadi tua sebelum umurnya. Boleh jadi. Kita tak tahu hal manusia ni, dalam juta-juta manusia yang kita bertemu ni, apa cerita dia, kita tak tahu. Mungkin ada di kalangan mereka yang betul-betul menyesal atas dosa yang telah dibuatnya, yang telah dilakukannya, sampai berubah rambutnya. Umur 30 penuh dah kepala berubah. Mungkin itu satu bentuk penyesalan. Mungkin juga dia menangis tak berhenti-henti, waktu malam sendiri, duduk sendiri, suka menyendiri, suka menyendiri saja, tak mahu dah, tak ceria seperti dulu, suka meriah, tak seperti dulu. Mungkin itu. Dan dia menjadi anti, seorang yang benci kepada perbuatan. Dia fikir macam mana supaya orang lain tak terlibat, tak
terjerumus dalam dosa yang pernah dia terjerumus itu. Dia fikir, itu menyesal betul-betul dan berazam untuk tidak buat lagi. Berazam, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Ini tiga perkara. Kalau berkait dengan manusia, pergi minta maaf dengan dia. Kalau tak sanggup nak minta maaf, kalau kita cerita kepada dia, mungkin dia naik darah, mungkin heboh habis cerita kita disebarkan kepada orang. Kita tak sanggup semua. Mengadu hal kepada Allah. Mengadu hal. Malam-malam bangun, mengadu hal kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa kesalahan aku. Aku tak sanggup kalau aku pergi menghadap dia. Mungkin kerana dia seorang yang manusia biasa, dia akan malukan saya di hadapan orang ramai. Saya tak sanggup. Kamu saja ampunkan, ya Allah. Betul-betul berdoa macam tu. Kamu saja ampunkan. Apa yang saya boleh buat, aku boleh buat, hanyalah buat baik kepada keluarga dia. Itu kena cari jalan. Dulu kita curi barangnya, kalau kita bagi balik, habis heboh dia. Dia dedahkan keaiban kita kerana dia pun orang jahil. Jahil pun itu harta dia, duit dia, kita telah curi. Jadi dia sudah tidak ada, katakanlah tak ada dah, mati. Kita nak buat macam mana? Dia ada anak, dia ada anak isteri, dia ada anak cucu. Kita boleh fikir, kalau betul-betul menyesal, anak dia ada, anak dia perlu belajar, anak dia tak ada duit, kita bagi dia belajar. Padahal duit yang kita curi daripada dia tidak sebanyak tu, tapi kerana penyesalan kita yang betul-betul sampai kita sanggup, dia habis belajar, dia jadi seorang manusia yang berguna dalam masyarakat. Itu caranya. Boleh dia buat itu. Tuhan dia tak tahu apa pun. Yang budak ni pun tak tahu kenapa orang ni baik sangat dengan aku. Tak tahu. Jangan cerita. Kita dengan Allah sahaja. Jangan cerita. Boleh. Dan Allah Maha mengetahui kita betul-betul insaf ke tidak. Kalau sampai begitu kita buat, insya-Allah dosa kita tu diampunkan walaupun bersama-sama. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Itu sifat Allah. Kalau kita tak ada buat dosa, macam mana nak nyata sifat dia? Tak akan nyata. Yang dia kata Maha Pengampun, suka kepada orang yang meminta ampun kepadanya. Suka. Macam mana nak nyata? Kalau dosa-dosa kecil saja dia boleh ampunkan. Tidak. Dia boleh ampunkan bersama-sama pun dosa. Sebab itu dalam hadis ini kita akan bertemu macam-macam. Macam-macam. Ada orang tu 99 orang dah dia bunuh. Bunuh ni, kes bunuh ni. Tiba-tiba dia pergi tanya. Ini cerita orang zaman dahulu. Nabi SAW ceritakan kepada kita sebagai pengajaran betapa Allah SWT itu Maha Pengampun. Kita fikirlah, dosa kita adakah sampai ke situ? Kalau orang tadi boleh diampunkan, kita tak sampai ke situ. Jadi jangan berputus asa, jangan kecewa, terus minta ampun dengan Allah SWT. Kecil saja untuk Allah lepaskan kita kalau sekadar itu saja kesalahan kita. Kena fikir gitu, barulah jadi optimis. Tidak jadi sedih, tak jadi kerja semua, kerja tak jadi. Sedangkan kita boleh buat banyak lagi kerja-kerja yang besar-besar lagi. Kerana kesedihan, kerana kesalahan itu sampai kita tak mahu berjumpa dengan masyarakat, tak kena tu macam tu. Tak mahu dah, tak kena. Itu boleh kita buat dengan cara lain, tutup dengan cara lain. Kesilapan boleh berlaku. Cuba kita tengok tadi. Dia pergi tanya rahib yang pertama, dia kata tak boleh. Kamu kalau macam ni, sudah dosanya besar, 99 orang bunuh. Mana Allah nak terima? Dia bunuh pula orang tu sampai 100. Lalu dia pergi tanya pula orang lain. Mana dia betul insaf lah tu. Pergi tanya pula tu guru lain. Dia kata kamu boleh, Allah Maha Pengampun, tapi kamu kena ada suasana lah, kena berubah tempat lah. Kamu pergilah tempat ini, tempat orang-orang yang bertaubat di situ, orang-orang yang nak mengubah kehidupan dia. Kamu pergi. Dia pergi kan, dalam perjalanan tu, separuh jalan tu dia mati di situ.
Tak sempat pun dia sampai. Jadi jalan itu mana jauh daripada tempat dia tinggalkan dengan tempat dia nak pergi, lebih kurang sama. Dalam hadis tu disebutkan berebut malaikat, malaikat yang baik nak ini orang saya punya. Yang jahat kata ini saya punya. Jadi kira-kiranya sejengkal dia lebih dekat daripada tempat dia tinggal. Mana tempat jahat lah, nak pergi ke tempat baik, sejengkal. Kalau sejengkal lagi, dia di tengah. Allah SWT pindahkan dia, dia jadi sejengkal. Allah nak dia tu lepas. Begitu Allah nak manusia ni lepas, diseret dia ke sana. Bila diukur-ukur, tengok sama. Jadi berdasarkan rahmat Allah, dia masuk balik baik, dia ampunkan dia. Cuba tengok, kita kata oh nyayalah berapa ramai dia bunuh orang. Allah Maha Kaya, Allah boleh bagi balasan kepada orang yang dibunuh. Dia lupa dah semua tu, tak ada ingat semua, tak mahu dah. Kalau diberi pilihan, nak hukum dia ke nak dapat ini, kalau kamu hukum dia tak dapat ini, ni yang istimewa sangat. Bila tunjuk tu surga, tak mahu dah. Allah boleh buat macam tu sebab dia Maha Kaya. Jadi dengan sebab itu, ini satu pendapat lah. Tak tahu yang mana yang benar, yang betul, yang tepat. Tapi ada masing-masing ada ulamanya, ada tokoh-tokohnya. Ini kerana orang murtad kalau dibunuh kerana kemurtadannya, pembunuhannya tidak menjadi penghapus dosanya. Pembunuhannya tak menjadi penghapus dosanya. Jadi bukan semua kalau menjalani hukuman jadi terhapus dosanya. Baik, kalau orang murtad, kalau dihukum dia, adakah terhapus dosa murtad? Tidak. Sebab itu tidak umum, kata dia. Apa yang tersebut dalam hadis ni tidak umum. Itu orang panggil umum maksus. Ada kes-kes tertentu yang disebut oleh Nabi itu yang dihapuskan. Kalau kes syirik, kemudian dia jadi murtad, dia dihukum, adakah terhapus? Kerana menjalani hukum Islam, tak terhapus dosa syirik dia. Jadi yang itu juga yang kekal, yang lekat, syirik itu. Yang lain boleh terhapus, yang syirik tidak. Apa yang dapat difahami daripada zahir hadis ini ialah pelaksanaan hukum had ke atas seseorang itu dapat menghapuskan dosanya meskipun dia tidak bertaubat. Jadi zahirnya kalau menjalani hukum itu, kalau dia tidak bertaubat pun hukumnya, dosa dia itu terhapus. Zahirnya begitu. Tapi apakah semua ulama berpendapat begitu? Tidak. Inilah pendapat jumhur ulama. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahawa dia mesti bertaubat juga. Dia kena ada juga taubat itu. Ini adalah pendapat sebahagian tabi'in, golongan Mu'tazilah dan Ibnu Hazm. Dari kalangan ahli tafsir Al-Baghawi dan beberapa orang lagi turut berpendapat sedemikian. Pendapat yang pertama itu adalah pendapat Mujahid, Zaid bin Aslam, Ats-Tsauri dan Imam Ahmad. Ibnu Jarir bersetuju dengan pendapat ini dan dia menganggap terlalu lemah pendapat yang sebaliknya, yang ini yang kata perlu bertaubat itu secara berasingan. Sebab Nabi SAW sudah kata, bila dia menjalani hukuman itu, maka dosanya terhapus. Begitu, dia tak ada sebut dengan syarat disertai taubat, tak ada sebut. Ini pendapat dia, pendapat masing-masing lah. Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berkata, Al-Baghawi dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujah bahawa orang-orang yang sempat bertaubat terampun dosanya
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, yakni mereka terlepas dari hukuman itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jawabannya ialah ayat ini merujuk kepada balasan di dunia. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ayat ini dengan katanya, sebelum kamu dapat menangkapnya, sebelum kamu dapat menangkapnya yakni sebelum kes itu sampai kepada pemerintah, dan pemerintah telah melaksanakan hukuman itu, dan dia terbukti telah melakukan kesalahan berkenaan, sama ada dengan adanya saksi ataupun dengan pengakuannya sendiri, dan hukuman berjalan. Hukuman berjalan, maka hukuman itu kena laksanakanlah. Tapi kalau pemerintah itu tidak melaksanakan hukum Islam, atau hukum Islam ada tapi tak sempurna syaratnya, ataupun kes itu tak sampai kepada pemerintah, kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai. Jadi bertaubat itu hukum Islam tak ada, dia bertaubat. Jadi di sini dalam ayat ini menunjukkan ada kemungkinan yang kita katakan tadi, walaupun tidak menjalani hukum syarak, hukum Islam, untuk menghapuskan dosa dia tu, ada kemungkinan dia diampunkan dalam keadaan min qabli an taqdiru alaihim. Min qabli an taqdiru alaihim itu salah satunya hukum Islam tidak dilaksanakan di situ. Kalau hukum Islam dilaksanakan kemudian, dulu ketika dia buat salah tu tidak berkuat kuasa lagi hukum, tak boleh jadi, tak boleh kita heret yang 20 tahun dulu. Sebab ketika itu hukum Islam tak ada lagi untuk dilaksanakan hari ini. Setelah Islam itu dikuat kuasakan, tidak. Tetapi kesalahan itu hendaklah dilakukan setelah berkuat kuasa. Itu benda. Kalau sebelum, tak kira. Jadi macam mana cara nak hapuskan? Taubatlah. Taubat, inilah cara yang disebutkan di dalam ayat ini. Taubat. Jadi disebutkan, ketahuilah kamu sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuhan kasihan kepada kamu, Tuhan Maha Pengampun. Jadi dengan kita bertaubat pun boleh jadi diampunkan. Itulah satu cara. Ada lagi cara itu. Kecuali orang yang bertaubat. Jadi taubat itu yang pentingnya. Atau kata mereka, maksud taubat ini dalam keadaan pemerintah itu belum melaksanakan lagi hukum Islam. Itu taubat. Kalau setelah ada hukum Islam, maka kena menjalani hukuman itu. Untuk diterima taubatnya. Untuk diterima taubatnya kena menjalani hukuman itu. Kalau tak ada hukuman itu, taubat sahaja pun boleh jadi menghapuskan dosanya. Perkataan kafarah, fahuwa kafaratullah, berasal daripada perkataan kafara, yang berarti tutup, kufur, tutupan, timbus dan sebagainya. Telah dikupas dengan pelbagai maksud dan pendapat oleh para ulama. Ia antara lainnya dikatakan berarti
Satu, penutup bagi dosa yang dilakukannya di dunia ini, dengan arti Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa pelakunya dan dia tidak akan disiksa lagi atas kesalahan berkenaan di akhirat kelak. Itu maksud menjadi kafarah kepadanya. Orang kita dalam bahasa Melayu dia kafarah ni sudah masuk juga dalam bahasa Melayu, tapi dia sebut tu lain, kifarat dia kata. Tapi ada beberapa makna pula dalam bahasa Melayu ni. Bila dia kata kifarat itu, satunya dengan makna balasan Allah, balasan buruk daripada Allah. Ini adalah kifarat Allah terhadap kamu, kata dia. Itu makna balasan buruk. Satu lagi kifarat dengan makna penghapus dosa. Dua dipakai dalam bahasa Melayu, tapi disebut kifarat. Sebenarnya kafarah itu yang betulnya. Kafarah, asal makna kafarah makna tutup. Kalau kita perhatikan dalam Quran, dalam hadis disebut dua bentuk penghapusan dosa. Satu dalam bentuk tutup, itu disebut kafarah. Satu lagi dalam bentuk mahwu, iaitu hapuskan, hapuskan, disapu, bersihkan. Kalau kita tengok kan sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam alat tulis, banyak sangat alat tulis. Kesalahan yang dilakukan oleh kita dalam penulisan kita kalau kita tulis dengan pen ada dua cara. Sama ada dia dihapuskan dengan pensil misalnya, kita boleh hapuskan dengan tu pemadam tu, dengan raba boleh hapus. Dia tanggal hilang. Itu dipanggil yamhullahu ma yasha. Allah menghapuskan apa yang dikehendakinya. Hapus di sini mana hapus tanggal. Satu lagi, sekarang ni kan alat tulis kita guna liquid. Kita tutup. Tulisan itu ada, bukan hapus di bawah, tapi kita tutup, tak nampak juga. Orang tak boleh baca tu. Kalau baca terus di situ tak boleh baca lah. Ditutup. Jadi ada nampak kesamaannya. Sebab apa yang kita buat ini ditulis sebenarnya, dicatat. Itulah yang masuk dalam buku catatan amalan kita. Sebahagiannya ditayang. Itu disebut dalam hadis ditayang. Jadi banyaklah sekarang ni bukti-bukti kesalahan seseorang itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rakaman suara, rakaman video, gambar. Ada ditayangkan di akhirat nanti. Dia sedang mencuri, semua orang boleh tengok. Dia sedang mencuri, dia sedang buka pintu kunci tu, dia sedang kita kata pukul ibu kunci misalnya. Orang lain tak nampak, dalam dunia orang tak tahu. Kalau Tuhan nak tunjuk besok, kesalahan kita ditunjuk, semua orang nampak. Yang berada di mahsyar itu dalam hadis sebut nampak, walaupun dia duduk di ujung mana pun nampak. Luas tu mahsyar tu, tapi nampak. Kita pening kepala begini, macam mana boleh nampak? Sekarang ni dengan adanya CCTV apa semua ni, ada rakaman tak pelik. Duduk di mana, dalam rumah pun nampak. Duduk dalam keadaan macam mana pun nampak. Jadi boleh Allah SWT tunjukkan pula. Tapi ada sebahagian daripadanya dihapuskan, disensor. Itu dia kata sensor. Bila itu bahagian tu tak ada, kita takut, kita berdebar di situ, sebab perjalanan kita ditunjuk, gambar ditunjuk, di situ ada kesalahan aku. Kita ingat macam mana malulah kalau Allah SWT tunjuk, tiba-tiba melompat, tak ada bahagian itu. Itulah yang dikatakan video sekarang ni orang buat filem disensor. Di situ disapu, dibuat, dipotong di situ. Yang ada yang selepas itu mungkin Allah SWT buat. Semua ni kita boleh buktikan dalam dunia sekarang, melalui apa yang kita sendiri buat, manusia sendiri buat.
dalam filem, bahagian tu tak boleh, kena potong bahagian itu. Jadi kalau kita bertaubat, Allah boleh potong bahagian itu, sama ada dalam bentuk video ke, dalam bentuk audio ke, suara kita bunyi, kita bercakap yang lucah-lucah, yang macam-macam pelik, orang pun terkejut kalau dengar kita bercakap begitu, tapi Allah tutup bahagian, boleh disapu bahagian. Begitu juga catatan yang ada sepatutnya masuk, disapu, boleh. Inilah yang disebutkan dalam hadis. Rupanya yang disebutkan dalam hadis itu menjadi kenyataan dalam dunia lagi, menjadi kenyataan dalam dunia bahawa benda tu tidak pelik untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk sekarang ni dia ada, bukan liquid, bukan yang cair itu, tetapi macam panjang dia. Bila kita tutup juga, tutup, putih, jadi putih, tutup. Itu dipanggil kafarah. Jadi menghapuskan dosa itu dua cara, dengan cara tutup, dengan cara hilangkan, sapu. Jadi tak nampak jugalah, tak nampak juga. Itu maksud kafarah. Besok tidak akan diseksa lagi atas kesalahan berkenaan di akhirat kelak. Sebab kesalahan itu tak kelihatan, tak nampak. Yang kedua, penutup kesalahannya di dunia, dengan arti masyarakat tidak boleh lagi mengungkit, mengejek atau menyebarkan cerita tentang kesalahan yang telah dijalani hukuman olehnya. Itu maksudnya. Bila seseorang itu telah menjalani hukuman dia atas kesalahan dia, orang lain tidak berhak untuk bercakap lagi, untuk mengejek dia, untuk kata apa-apa lagi, tak boleh. Dia sudah bersih. Hukuman yang dijalaninya itu membersihkannya. Jadi orang lain tak ada hak dah untuk nak kata lagi kepada dia, sebab dia sudah bersih. Ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu boleh dimaafkan, boleh dilupakan. Setengah-setengah kesalahan tak boleh, setengah-setengah kesalahan boleh. Dalam Islam ni yang tak boleh dilupakan syirik. Yang lain masih ada harapan lagi, masih ada harapan lagi untuk dihapuskan, untuk dibuang, disensor. Jadi seperti sahabat yang kita sebut tadi kan, sahabat yang menjalani hukuman rejam itu, bila dia mati, ada sahabat-sahabat yang merungut, kata kenapa macam ni. Bukanlah dia sebut teruk sangat, tapi macam kesal begitulah, duk sebut-sebut lagi. Bahkan ada yang sebut kurang elok sikit lah. Nabi SAW marah. Dia kata jangan, aku nampak dia sedang berenang dalam syurga. Macam tu dia kata. Dalam riwayat lain disebutkan, taubat dia itu kalau dibahagikan, Allah bahagi kepada penduduk Madinah. Dalam setengah riwayat penduduk Madinah, dalam setengah riwayat dia kata dunia ni kalau dibahagikan, nescaya Allah ampunkan semua. Begitu tinggi taubat dia, mendalam taubat dia. Kalau dibahagi-bahagi untuk orang lain yang bersalah pun Tuhan boleh ampunkan. Tapi oleh kerana tak boleh bagilah dia untuk dia sajalah, tapi nilai taubat dia tu begitu tinggi. Jadi kamu tidak berhak untuk kata apa-apa lagi. Senyap semua sahabat. Inilah mana orang yang menjalani hukuman itu betul-betul dalam hadis ini disebutkan terhapus dosanya, terhapus dosanya. Dan hukuman yang dijalaninya itu menjadi penghapus kepada dosanya. Artinya orang lain tidak ada hak lagi untuk bercakap, untuk mengejek, untuk perli dan sebagainya. Dia tak boleh. Dia menjadi seorang yang terhormat dalam masyarakat, seperti orang lain, seperti dulu. Kalau dia hiduplah, dalam kes dia hidup. Kalau kes dia hidup, misalnya kena sebat ke, dia masih hidup lagi. Tak boleh dah nak cakap. Bahkan kita dari satu segi kena angkat tangan kepada dia. Kita mungkin tak sanggup sama gitu, tapi dia sanggup. Dia sanggup. Hukum Islam itu diterima dengan tenang hati.
Seperti mana kita kan kadang-kadang kita buat salah, kita tahu memang kita salah. Jadi kalau dihukum kita 300 pun kita bayar dengan senang hati. Sebab apa? Memang saya salah. Sepatutnya pun senang hati kita terima. Tapi yang ramai yang tidak begitu kan. Yang ramai yang tidak begitu, merungutlah. Padahal dia betul-betul salah dah. Memang dia salah. Tapi kalau boleh dia nak lepas juga. Kebanyakan manusia begitu. Ada manusia tidak, dia memang mengaku itu salah. Kalau dia dihukum pun patut. Dia terima dengan baik. Ini sahabat ni dia terima dengan baik. Dia terima dengan baik hukum Islam. Hukum ni untuk membersihkan dia, untuk melepaskan dia daripada seksa di akhirat. Bukan hukuman ini sebenarnya tak baik untuk dia, bagi dia baik. Bagi Imam Abu Hanifah, kafarah itu sendiri tidak melepaskan seseorang itu daripada menerima balasan kesalahannya di akhirat, walaupun dia telah menjalani hukumannya di dunia. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Yang melepaskan seseorang di akhirat nanti, jaminan ialah taubat. Kalau kita kata Maiz tadi dia taubat, dia bertaubat. Sebab itu Nabi sebut taubat dia tu kalau dibahagikan, maknanya dia ada taubat juga, bukan semata-mata menjalani hukuman itu. Bagi Imam Abu Hanifah, taubat itu yang pentingnya. Jadi kalau semata-mata menjalani hukuman zahir ini, walaupun hukuman Islam pun belum lagi menjamin dia terlepas daripada hukuman di akhirat. Mungkin di akhirat dia kena pula, mungkin bagi dia lah. Tapi yang lain tak setuju. Imam Syafi'i kata tak, kalau dia sudah menjalani hukuman dalam dunia, lepaslah. Tak kira lah dia bertaubat ke tidak lah. Kalau bertaubat lagi baik. Kalau tidak bertaubat pun, itu sendiri itu sudah merupakan taubat, kata dia. Imam Abu Hanifah tak setuju. Dia kata tidak, ini taubat mesti dari hati. Bukan dari hati, dari hati, bukan semata-mata menjalani hukuman itu. Sebab berapa ramai dalam sejarah ada orang yang dipotong tangan. Lepas tu dia tidak bertaubat kan. Sebab taubat tadi ada 2-3 perkara kena ada. Dia mencuri pula, potong tangan pula. Sehingga ada kes dalam kitab-kitab disebutkan zaman dahulu. Dia mencuri apa ni? Kawah. Kita kata kawah nak buat apa? Yalah kita. Tapi sekarang ni penutup longkang pun ambil tu. Semua berharga jadinya. Untuk dijual. Sekarang ni dah kembali ke situ pula. Kalau kawah tu mesti lagi berguna lagi. Pernah ada dalam cerita dahulu. Jadi hakim tu bijak. Dia tak mengaku dia mencuri. Dia kata nak curi macam mana? Dia nak curi macam mana? Dia tak ada tangan. Ni nak contoh orang yang tidak menyesal, tidak bertaubat, walaupun telah menjalani hukuman, tangan tak ada. Hakim tu kata tak apalah, dah kamu betul, kamu tak boleh mencuri, tak apalah, pasal dah hak kamu ambil. Dia boleh ambil, dia pergi angkat macam mana tak tahu macam walaupun tak ada tangan, pikul. Hakim kata kamu kamu yang mencuri. Jadi ceritanya begitu. Berapa ramai orang yang beberapa kali dihukum, dia masih tidak insaf. Boleh berlaku benda macam tu. Dan ini tidak akan menghalang dia berkali-kali lagi melakukan perbuatan yang sama. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah kata dia kena taubat, baru ada jaminan dia terlepas di akhirat nanti. Kalau tidak, tak ada jaminan. Sebab itu bukan daripada dasar hati dia, hanya dari segi luar saja. Seseorang itu mungkin boleh melakukan beberapa kali lagi kesalahan yang sama. Sebaliknya menurut beliau, perkara yang boleh melepaskan seseorang pelaku dosa besar daripada menerima pembalasan terhadap dosanya di akhirat kelak adalah taubat. Itu yang menghapuskan dosa sebenarnya. Jika seseorang pelaku dosa besar telah menjalani hukuman di dunia, tetapi dia tidak pernah menyesal dengan perbuatannya itu, malah mungkin akan mengulanginya lagi bila berpeluang,
berbuat demikian, orang seperti itu tetap akan menerima hukumannya di akhirat kelak. Dan hukuman yang wajib dijalankan oleh pemerintahan Islam di dunia ini hanyalah sekadar untuk menimbulkan perasaan gerun kepada masyarakat yang menyaksikannya daripada melakukan kesalahan yang sama. Itu saja, kata dia. Itu saja, kata dia. Syarat hukuman Islam dalam dunia ni berupa sebat, berupa potong tangan dan sebagainya untuk menakut-nakutkan orang, biar orang tu rasa gerun untuk nak buat kesalahan seperti itu, bukan untuk betul-betul menjamin orang yang melakukannya itu terlepas daripada dosa tu. Bukan. Yang melepaskannya daripada dosa ialah taubat. Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengan beliau, berdasarkan hadis Ubadah ini, hukuman dikenakan di dunia ini akan menghapuskan dosanya dan mengangkat seksaan yang sepatutnya diterima oleh seseorang pesalah di akhirat kelak. Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan tidak. Semata-mata menjalani hukuman itu lepas dari akhirat nanti. Soal dalam dunia macam mana dia buat lagi, itu cerita lain. Tapi di akhirat, untuk hukuman terhadap dia di akhirat, tak ada. Jadi penghapus dosanya itu maksudnya di akhirat nanti. Dalam dunia kalau dia buat salah itu kena hukum lagi lah, kena hukum lagi. Tapi janji Allah untuk menghukumnya di akhirat itu sudah tidak ada. Itu pendapat mereka. Kerana hukuman itu sendiri sudah termasuk dalam bentuk dan maksud taubat. Kerana menurut beliau, jika pesalah masih menerima hukuman di akhirat, jadi apakah maksud kafarah yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini? Apa? Jadi apa maksudnya? Tak ada maksudlah kafarah itu. Kalau di akhirat pun tak nampak kesannya, faedahnya. Lebih-lebih lagi, terdapat kisah-kisah para sahabat yang bersungguh-sungguh mendesak Nabi SAW agar menjalankan hukuman rejam ke atas diri mereka kerana telah melakukan zina. Ini kerana mungkin menurut sahabat tersebut mereka tidak akan terlepas daripada menerima siksaan di akhirat kelak jika tidak menjalani hukuman di dunia ini. Jadi yang dia desak, minta supaya dijalankan hukuman itu ke atasnya. Sebab ini adalah jaminan untuk dia terlepas di akhirat. Dan di situ tak ada sebut pun tentang taubat-taubat apa, tak ada. Dia kata inilah antara dalil bagi Imam Syafi'i dan lain-lain yang sependapat dengannya, semata-mata menjalani hukuman itu melepaskan seseorang daripada siksaan di akhir. Dan itulah kelebihan hukum Islam. Baru nampak. Kalau jaminan di akhirat pun tak ada, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, sahabat tersebut ialah Ma'iz al-Aslami dan seorang perempuan al-Ghamidiyah. Sebenarnya telah pun bertaubat sebelum mereka menyerahkan diri mereka ke muka pengadilan. Baginda sendiri bahkan mengatakan, andai kata taubatnya dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah, nescaya ia masih mencukupi untuk Allah mengampunkan dosa semua mereka. Firman Allah yang berkaitan dengan hukuman potong tangan bagi pencuri juga disusuli dengan perbuatan bertaubat dan insaf sebelum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman tentangnya. Jadi ini alasan Imam Abu Hanifah. Sebab apa dia kata ada taubat? Cuma perhatikan betul-betul. Hukuman potong tangan. Selepas itu dia ada sebut juga tentang taubat. Maknanya tak lepas daripada taubat. Barulah Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Itu pendapat dia lah. Pendapat dia. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi
innallaha ghafurur rahim. Bermaksud laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah, yakni mencegah orang lain daripada melakukan perbuatan yang seperti itu. Dan ingatlah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka sesiapa bertaubat, coba tengok, selepas hukuman itu disebut taubat. Ini menunjukkan taubat itu tak boleh dipisahkan. Maka sesiapa bertaubat, yakni di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah terima taubat selepas itu, selepas dia bertaubat. Jadi ini sepatutnya dia kata yang kena ada, bukan semata-mata menjalani hukuman zahir itu sahaja. Walau bagaimanapun ini perbezaan pendapat lah, ada khilaf dalam masalah ini pun, ada khilaf antara ulama juga. Sama ada terlepas di akhirat, hukuman menjalani hukuman di dunia ni jaminan untuk terlepas daripada hukuman di akhirat nanti atau tidak. Di situ ada khilaf. Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya mengatakan itu jaminan, di akhirat nanti tidak ada lagi hukuman ke atasnya. Imam Abu Hanifah kata tak ada jaminan kalau tidak ada taubat. Jaminan itu baru ada bila ada taubat bersama-sama dengan menjalani hukuman itu. Itu saja bezanya. Itu saja bezanya. Jadi nampaknya kita panjang lagi ni hadis ni, tak sempat lagi kita habiskan hari ini. Setakat itulah dulu perbincangan kita, dan akan disambungkan insya-Allah seterusnya. Nota 156. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan atau nak dibincangkan? Ya. Kalau dia seorang Islam, tak sepatutnya dia cakap begitu Sebab di zaman Nabi SAW dahulu, banyak lagi nak banding dari segi nak, kalau kita nak kira sempurna lah, nak kira sempurna, kurang lagi daripada suasana kita. Tapi dia telah melaksanakan hukum itu. Yang pentingnya usaha ke arah itu. Usaha ke arah itu sudah adakah dibuat atau tidak ada. Jangan kata belum bersedia saja. Sampai bila? Belum sedia. Jadi kalau zaman Nabi SAW, dia ada perkara-perkara yang menghalang daripada orang terlibat dalam jenayah itu. Dia ada buat benda-benda macam itu. Misalnya kalau berzina, dia sudah tutup pintu-pintu perzinaan itu dulu. Itu boleh diusahakan. Bila-bila masa boleh diusahakan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Misalnya kita kata berzina sebab apa? Sebab tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin kenapa? Tak ada perempuan. Perempuan ada, tak ada lelaki. Lelaki ada. Kenapa? Mas kahwinnya terlalu mahal. Misalnya. Jadi Nabi SAW cuba tengok macam mana dalam sejarahnya. Seorang tu, ada perempuan tu pergi di hadapan dia, serah diri kepada Nabi SAW. Ikut saya ni, ikut Nabi. Kalau Nabi nak buat isteri pun saya ikut, ataupun Nabi nak kata macam mana, ikut. Serah diri. Nabi tengok ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, tengok. Itu dalam hadis sebut. Dalam majlis itu ada beberapa orang sahabat. Ada sahabat, dan dia tengok lama diam Nabi ni, perempuan tu berdiri situ. Dia kata, wahai Rasulullah,
Kalau engkau tidak berhajat, bagilah perempuan ini kepada saya. Oh, Nabi kata, bagus juga kalau macam tu. Kamu ada sesuatu kah untuk dibagi sebagai mas kahwin? Tak ada pula, dia kata tak ada. Iltamis, itulah baru keluar hadis ni. Iltamis walau khataman min hadid. Pergi cari dulu untuk dibuat mas kahwin, walaupun hanya sebentuk cincin apa ni, besi, daripada besi, bukan cincin emas, cincin besi. Maknanya murah sangatlah. Dia pergi cari, tak dapat. Susah tak dapat. Tak dapat, duduk diam situ lah. Dia kata tak ada. Lepas tu apa lagi ada pada kamu? Tak ada, kata ni kain lah ada, kata kain ni yang saya pakai ni kan. Kain itu selai saja. Kalau kamu bagi kain itu kepada yang nak jadi isteri kamu ni, kamu nak pakai apa? Tak kena macam tu, tak boleh. Tak boleh kalau macam tu. Jadi maknanya tak ada apa kan, tak ada apa untuk nak kahwin ni, tak ada. Jadi dia kata, saya tak ada apa dah, cuma saya ni pandai Quran. Saya pandai Quran. Nabi kata, kamu pandai apa? Surah apa kamu hafal? Dia kata surah ni. Nabi kata itu jadi mas kahwin. Itu jadi mas kahwin. Tengok, mudah kan? Tak ada sebab untuk orang berzina. Ditutup pintu-pintu perzinaan. Jadi kahwinlah dia. Itu saja, mudah. Kalau jadi berzina tu dengan sebab tak boleh kahwin, jangan timbulkan, jangan jadi penghalang itu. Tengok Rasulullah buat macam mana. Itu penyelesaiannya. Kemudian dihalang perempuan-perempuan daripada mendedahkan aurat. Macam kita sekarang ni lagi banyak terdedah, cerita-cerita pun banyak cerita kan. Jadi orang ni hidup, lelaki ke perempuan hidup terkhayal-khayal banyak. Terdorong untuk buat maksiat itu banyak sangat. Benda-benda macam tu. Kena hapuskan benda ni dulu. Benda tu boleh dibuat. Adakah usaha ke arah itu? Kalau tak ada usaha, jangan kita kata tak sesuai lagi. Bila nak sesuai? Bila? Ada usaha ke tidak? Itu benda kita boleh buat semua. Jangan ada gambar-gambar lucah, majalah-majalah yang lucah, tak sesuai dengan masyarakat, boleh menimbulkan nafsu-nafsu jahat dalam jiwa manusia. Jangan ada semua. Kemudian Nabi SAW bagi sokongan pula. Di zaman Sayyidina Umar, orang yang nak kahwin dia bagi duit pula. Dia bagi duit untuk mas kahwin. Jadi tak ada sebab untuk dia berzina, tak ada sebab. Jadi itu yang kena buat. Itu yang kena buat. Kalau mencuri, bukan bermakna apabila dilaksanakan, dikuatkuasakan undang-undang Islam, dia ikut mana-mana pun, dalam kadar macam mana pun kena laksanakan. Bukan begitu. Di zaman Sayyidina Umar, setelah di zaman Nabi lagi bermula pelaksanaan hukum Islam ni, bila musim kemarau sangat, orang miskin dan ada yang kebuluran, ada berlaku pencurian pada masa tu, Sayyidina Umar tak potong tangan. Cuba tengok. Bukan bermakna bila kita melaksanakan hukum Islam ni mudah-mudah saja, ikut tuduh saja, tanpa melihat kepada cukup syarat ke tidak ke. Bukan begitu cara. Jadi tak perlu ada perasaan takut sebenarnya. Tak perlu. Bahkan rasa tenang tu perlu timbul dalam jiwa kita. Sebab dengan adanya hukuman-hukuman seperti ini menjamin keselamatan masyarakat ni. Kalau kita tu tidak berjiwa jahat, tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, kenapa yang nak jadi masalah? Kenapa yang nak jadi masalah? Tak perlu kita susah hati. Dan bila sudah ada laksana pun tak mestinya terus dilaksanakan. Tak mesti. Setengah-setengah orang dia salah faham. Jadi macam ingat, kalau sebab ada cerita Sayyidina Umar kan, sebab anak dia Abu Syamah tu sampai mati. Itu bukan cara Islam. Sebenarnya dia nak memburukkan Sayyidina Umar dengan cerita tu. Dan kita telah dedahkan itu semua tak betul. Tak benar tu cerita tu. Yang sebab tu 100 sebatan, bukan nak suruh mati. Sebab itu kena belajar, kena tahu cara-cara dia.
Sekarang ni peraturan orang yang bukan Islam dia ambil kira sakit ke tidak dia. Kalau sakit tak boleh, nanti dulu. Nabi SAW pun dalam masalah pelaksanaan hukum ni dia tidak kata terus. Perempuan yang mengandung, Imra'ah Al-Ghamidiyah yang kita sebut tadi, Nabi tak bunuh dia anak dalam tu, nanti dulu, biar lahir dulu. Mungkin dia nak tarik balik, mungkin. Kalau dia tarik balik tak payah laksanalah hukum. Sekarang, kalau rejam sekalipun, kalau dia tarik balik, kena berhenti terus, tak boleh terus sampai mati dia, tak boleh, bukan begitu caranya. Jadi bila anak tu lahir, dia pergi pula minta supaya dilaksanakan hukuman ke atasnya. Nabi tak bagi lagi, sebab budak ni perlu menyusu. Sebenarnya Nabi nak bagi peluang untuk dia tarik balik, dia tak tarik balik. Itu masalahnya. Jadi semua ni kena tengok sebatan tu macam mana. Tak boleh angkat nampak ke dia, pukul tu tak boleh. Kalau dia tak tahan, berhenti dulu. Yang pentingnya 100, tak mesti 100 tu sekaligus. Dan bukan kena buka baju. Tidak, bukan macam sekarang ni kata sebab 2 sebab time pun jangan. Tanggal cabut ni daging tu, tanggal pukul tu bukan main kuat. Dalam Islam bukan begitu cara. Jadi kena tahu macam mana sebenarnya, kena tahu cara dia, pelaksanaan dia tu. Bukan semata-mata dengan melaksanakan itu terus buat. Kena tengok pula dari segi nisabnya, jumlahnya berapa banyak. Benda tu diletak di mana. Yang sepatutnya letak dalam laci, dia letak di luar. Ada sebab macam tu saja, buatlah, dia tak kena potong tangan. Dengan sebab itu perlu ada lawyer pula peguam yang membuktikan bahawa benda tu dicuri di luar rumah. Sepatutnya benda tu bukan di luar, disimpan dalam rumah. Bila terbukti, lepas, tak kena kat potong tangan. Bukan kata disebut saja potong tangan, apa ni, curi, potong tangan terus, RM1 saja. Bukan begitu. Jadi semua ni perlu kita menuju ke arah tu, setiap orang Islam. Jangan kita kata tak sesuai lagi. Bila tak sesuai? Kalau kita tidak menyediakan keadaan itu. Wajib, menjadi wajiban ke atas kita menyediakan keadaan itu. Kalau tidak, berdosa, semua berdosa. Ya. Ini ada satu soalan. Dalam silat ada satu ritual yang dipanggil adat apa ni? Membuka gelanggang. Membuka gelanggang. Dalam upacara ini ada tata cara dan bacaan tertentu. Contoh, silat gayung. Duduk seperti antara 2 sujud. Membaca Al-Fatihah 11 kali dan 3 qul. Membaca doa semoga disejahterakan batin. Latihan dari malapetaka. Soalan 1, adakah bid'ah perbuatan tersebut, iaitu menentukan bacaan tertentu pada bilangan yang tertentu untuk tujuan yang tertentu? Soalan 2, adakah doa atau zikir yang sunnah ketika Nabi dan para sahabat berlatih untuk peperangan atau latihan-latihan mempertahankan diri? Ya, ini termasuk dalam seperti disebut ritual ataupun adat. Adat
Yang sepatutnya kita buat itu ikut sunnah lah, tak perlu ada macam ni. Tetapi soalnya, adakah perbuatan seperti ini termasuk dalam bid'ah? Setengah-setengah ulama kalau macam ni termasuk dalam bid'ah adat lah. Bid'ah adat, bid'ah juga, tapi ia lebih ringan nak banding dalam ibadat. Bid'ah juga, tapi bid'ah dalam adat. Seperti kalau orang nak bersunat dulu, dia buat pulut kuning, kemudian pacak apa ni, telur rebus tu banyak 100 telur. Itu kemudian bagi makan dulu. Ini adat semua, adat yang tak ada kena-mengena dengan agama. Kalau tak buat pun tak apa. Sebahagiannya dia sebenarnya ada kait dengan dari segi jiwa lah, kejiwaan, psikologi sebenarnya. Nak tengok semangat budak tu. Kalau budak tu penakut, tengok penakut nak sunat zaman dulu. Kan sunat mana ada bius? Tak ada bius. Pakai pisau. Nak tengok semangat. Kalau budak tu penakut, menggigil, menggeletar tangan dia, nak ambil pulut tu. Sebab mudin dia panggil mudin ya. Dia suruh makan dulu pulut tu, ambil lah mana-mana. Kalau budak tu penakut, dia ambil yang bawah, tangan dia hampir-hampir tak sampai ke pulut tu, takut. Tapi kalau budak semangat, dia ambil di atas tu, dia tak kisah. Jadi mudin nak tengok budak tu semangat ke tidak, tu saja sebenarnya. Tapi dia buat dalam bentuk adat-adat tu, seolah-olahnya tak sah kalau tak buat begitu. Sebenarnya kalau tak buat begitu pun jadi. Sama juga yang ini. Oleh kerana dia nak adab tu, nak campur adat dengan adab Islam itu, bagi nampak Islam tu, maka dia campur-campur lah. Yang seumpama ini sebenarnya dia tidak menganggap dengan buat begini dia dapat pahala, dengan buat begini dia akan dapat begini. Tak ada kepercayaan, unsur-unsur kepercayaan itu. Cuma mungkin zaman dahulu, ketika upacara seperti ini dia buat benda lain. Jadi dia tukar cara tu supaya jadi nampak lebih Islam. Islamisasi lah. Kita kata Islamisasi adat. Boleh jadi itu asal ceritanya. Jadi ditukar dengan bacaan-bacaan zikir dan doa. Tukar di tempat-tempat asalnya benda lain yang dibaca, mentera ke apa ke, jampi serapah, ditukar. Itu saja. Jadi kalau nak kira bid'ah lah juga dari segi adab, benda macam ni tak ada di zaman Nabi SAW. Tapi oleh kerana dia unsur-unsur tadi, akidah itu tak ada, kemudian benda ni bukan dianggap ibadat, jadi tak apa, ringan lah. Sama juga seperti macam setengah-setengah ulama dulu dia panggil senjata fakir, atau macam-macam lagi ilmu dia amalkan ayat Quran sepenuhnya untuk tak nampak. Bila berperang dengan musuh tak nampak, bila perang tetap tembak tak lut. Dia amalkan Quran. Jadi dia amalkan itu bukan sebagai ibadat, tapi itu syarat pengalaman yang dicapai oleh guru tertentu, mungkin melalui mimpi, mungkin ilham. Jadi bila dibaca ayat ini, diamalkan pada masa ni sekian-sekian banyak. Itu orang panggil ilmu dunia lah. Ilmu dunia tidak salah, itu tak termasuk dalam bid'ah. Sebab untuk mencapai dunia, benda dunia, dan terbukti berjaya. Seperti mana kalau kita amalkan ayat-ayat tertentu, binatang buas jadi jina. Sekadar itu saja. Ini menampakkan lagi kelebihan Al-Quran itu. Jadi benda macam ni tak termasuk dalam bid'ah. Misalnya guna ayat Al-Quran untuk merawat. Sahabat Nabi telah buat baca Fatihah, orang yang kena gigit, kena sengat binatang buas, jadi sembuh. Nabi SAW mengesahkan itu boleh. Dan jika seseorang buat macam tu, dia berjaya, boleh. Dan tidak termasuk dalam bid'ah. Sebab itu termasuk dalam perawatan urusan dunia, untuk dapat benda dunia. Bukan berkait dengan akhirat, bukan dia niat ibadat apa, tak ada semua tu. Benda-benda macam ni boleh. Walaupun kalau kita tanya, jadi sahabat dulu, Nabi dulu ada amal ke? Tak ada amal. Sebab mereka tak kisah. Kalau mati pun tak mati syahid. Ni kalau tak lut, bila nak mati syahid?
Tak ada peluang nak mati syahid. Walaupun Nabi SAW telah mengambil sebab-sebab zahir banyak sangat. Misalnya dia pakai baju besi 2 lapis, itu supaya tak matilah zahirnya. Walaupun kata mati syahid itu bagus, tapi jangan nak mati begitu dedahkan diri supaya mati. Itu tak boleh. Kena jaga diri. Tapi dia tidak amalkan amalan-amalan tertentu supaya takluk. Tak ada. Dia guna sebab-sebab zahir yang biasa, macam baju besi, topi besi, itu yang digunakan. Dan tidak ada semasa berlatih, tak ada baca yang tertentu, tak ada. Ini termasuk dalam ilmu dunia ni. Zahirnya macam ni dia mungkin guru tu bagi lebih lagi daripada ni. Dia ada baca begini-gini 33 kali, yang ni 33 kali, yang ni 34 kali. Tapi dunia dia rapat. Dunia apa? Tak nampak, tak loop dan sebagainya. Dan sebagainya. Boleh dapat benda ni, tak salah, tak termasuk dalam benda bid'ah. InsyaAllah tak apa. Cuma kena beringat kadang-kadang dicampur-campur dengan bukan ini saja, pemujaan terhadap jin dan sebagainya. Itu campur-campur banyak sangat tu. Kena beringatlah. Beringatlah ada benda yang tak bersih. Kalau semata-mata, sebab saya tahu ada setengah-setengah guru-guru kita, dia ada bagi ilmu-ilmu macam tu. Dan ilmu itu untuk dapat dunia, bukan ada kelebihan. Dia tak cerita kelebihan apa, tapi syarat dia begitu. Sebab gini, mengikut pengamatan ulama-ulama kita, Quran dia macam bahan kimia. Quran kalau dalam keadaan biasa begini tak ada apa. Tapi kalau kita baca sejumlah ni, sekian-sekian, pada masa ni dia ada khasiat dia. Macam kita campur bahan-bahan dia jadi meletup, jadi bahan ledakan. Asalnya benda-benda biasa, kalau duduk secara berasingan tak ada apa pun. Bila dicampur, dia jadi macam tu. Begitu juga dengan ayat Quran ini. Ini salah satu rahsia lah. Rahsia. Dan banyak ulama-ulama kita menyingkap benda-benda macam ni. Ulama-ulama dulu pun ada sebut dalam kitab-kitab mereka masing-masing, ada sebut. Itu boleh digunakan. Tapi ini kena ingat, ini dipanggil ilmu dunia. Ilmu dunia maknanya kita nak dapat faedah duniawi. Faedah duniawi. Jika itu terbukti berdasarkan pengalaman, terbukti, boleh amalkan. Dan itu menampakkan kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Benda ni banyak diamalkan oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu banyak. Macam-macam lah. Sebab dahulu kan dia nak menghadapi binatang buas, macam-macam ada. Perompak, penyamun banyak. Dia nak selamat, nak apa ni, kawal rumah dia daripada dicerobohi dan sebagainya. Dia ada ilmu. Dan yang dia amalkan bukan benda luar, tak, ayat Quran saja. Boleh macam itu, tidak salah. Dan itu tak termasuk dalam bid'ah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Macam mana? Oh, itulah masalahnya. Ilmu dunia ni, ialah niat dia lah, niat dia. Biasanya dia niat, dia nak benda tu lah, nak benda tadi. Itu yang dia niat. Dah tak ikhlas lah. Dah tak ikhlas. Guna Quran tapi tak ikhlas. Tapi kalau dia boleh bersihkan hati dia kerana Allah, dan memang dia tak suka. Ini kadang-kadang orang yang mengamalkan benda-benda macam ni kan, mengikut maklumat yang sedikit sebanyak saya tahulah, dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia cukup jaga tu kerana nak dapat benda tu. Tapi kalau tak nak dapat benda tu, dia tak jaga pun. Misalnya jangan beli di kedai orang bukan Islam. Bagus tu. Kenapa kita kalau tidak kerana tu kita beli? Kerana nak dapat tu baru tak beli. Jangan kita tolong orang kafir misalnya. Zaman dulu orang tu guru dulu pun dia isap rokok. Dia kata cucuh api rokok tu orang kafir pun tak boleh. Dia jaga betul tu, jaga betul. Tapi kalau dalam keadaan biasa tidak nak dapat sesuatu, dia tak jaga pula. Kalau dia kata jangan isap rokok, tak isap tu. Jadi banyak amalan-amalan dia tu tak ikhlas kerana nak dapat dunia. Sebab tu orang panggil ilmu dunia. Umumnya kerana nak benda tu sesuatu, walaupun guna ayat Quran. Sedangkan kita diajarkan supaya ikhlas. Ikhlas. Allah SWT boleh bagi kepada kita dalam bentuk karamah yang dia bagi kepada awliya-Nya, wali-walinya.
dengan kita tidak tuju, dia boleh bagi selamat kita, boleh bagi. Tapi kita rasa tak berapa yakin kan. Kalau dengan pakai azimat itu ataupun dengan amalkan sekali, kita lebih yakin. Itulah bendanya. Kita tidak lebih yakin kepada Allah tu, lebih yakin kepada benda-benda dia jadi macam tu. Sebab itu orang panggil ilmu dunia. Jadi ulama-ulama yang jaga sangat keikhlasan, dia tak mau. Dia tak mau. Cuma kita bincang tadi dari segi bid'ah ke tidak, harus ke tidak, itu saja. Dari segi harus, ya haruslah sekadar tu. Kalau dia boleh jaga lagi keikhlasan dia, lagi bagus. Biasanya tak ikhlas. Biasa. Wallahu a'lam. Setakat itulah. Wallahu a'lam.